qasad, niat dan tujuan kita yang di dalam mengikuti, menghadiri majlis ilmu pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat kepada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Di sambungan kita tauhid, minggu ni giliran kita tauhid. Kitab Risalah Al-Misbahul Munir, muka surat 32. Betul, 32. Baru mula. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muka surat 32 Risalah Al-Misbahul Munir, edisi Rumi. Jawi kita tak tahu. Ada yang pakai Jawi ya? Tak ada. Ni jam cuma Rumi lah. Ni jam banyak Rumi lah. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang pertama. Huraian sifat yang pertama daripada 20. Huraian sifat yang pertama daripada 20, yakni daripada 20 sifat. Di sisi ijma' ulama wajib atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf mengetahui secara tafsil, mengetahui secara huraian satu persatu sifat-sifat Allah yang telah diijma'kan oleh ulama. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, tempat ambilan hukum hakam kita ada 4. Yang pertamanya Quran, yang keduanya hadis, yang ketiganya ijma' ulama, dan yang keempatnya qiyas. Jadi kalau orang tanya mana datang hukum wajib belajar ilmu tauhid sifat 20 ni, jawabnya ijma' ulama. Tidak ada dalil Quran secara terang, tidak ada dalil hadis secara terang, tak ada. Jadi kalau orang tanya mana hadisnya, mana Qurannya, mana dalil ayat Quran menunjukkan wajib belajar ilmu sifat 20, jawabnya tidak ada terang-terangan dalam hadis Quran, tetapi ada di dalam ijma' ulama. Sebab tu kita akan bercanggah, ataupun mereka yang tidak berpegang dengan ijma' ulama dan qiyas akan bercanggah dengan kita. Sebab tu mereka tidak mengatakan wajib belajar ilmu sifat 20 ni. Kerana alasan mereka tidak ada dalil daripada Quran dan tidak ada dalil daripada hadis Nabi SAW secara terang-terang. Kita berpegang kepada ijma' juga, selain daripada Quran, hadis, ijma'. Baik. Jadi wajib setiap orang, laki-laki perempuan, tak peduli siapa pun. Siapa pun dia, hatta dia raja sekalipun, hatta dia orang paling mulia pangkat darjat di atas dunia, ataupun dia orang yang paling rendah martabat darjatnya di atas dunia, selagi dia bergelar mukallaf, laki-laki ataupun perempuan, wajib menuntut ilmu tauhid sifat 20 ni. Wajib. Apa erti wajib? Dulu kita dah belajar hukum wajib. Wajib adalah merupakan perkara yang diperintah oleh Allah ke atas tiap-tiap kita mukallaf sebagai perintah yang muktamad. Siapa yang melaksanakan kewajipan diberi pahala, siapa yang meninggalkan kewajipan berdosa dan dijanjikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faham di sini tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat, kalau ada di kalangan kita yang mukallaf yang tidak mahu menuntut ilmu sifat 20 ni, hukumnya haram, dosa. Ilmu sifat 20 ni fardu ain. Apa maksud fardu ain? Wajib ke atas tiap-tiap individu. Dia tak sama dengan ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah ni kalau orang lain pandai, kita tak pandai, tak ada masalah. Tapi kalau fardu ain, orang lain pandai, kita tak pandai, berdosa. Wajib belajar. Wajib belajar ilmu sifat 20 ni.
Apa tujuannya? Dulu dia dah bagi tahu dah. Ilmu usuluddin tu apa? Ilmu nak mengenal Tuhan. Apa maksud mengenal Tuhan? Adakah mengetahui nama-namanya? Dah. Yang dimaksudkan oleh ulama mengenal Allah itu ialah kita mengetahui apakah sifat-sifat yang ketentuan dengan Allah. Apa sifat ketentuan pada Allah? Sifat yang mesti ada pada Allah apa dia? Kenapa kita mesti tahu? Supaya jangan kita nafikan, supaya jangan kita tolak, supaya wajib kita i'tiqadkan sifat itu pada Allah. Jadi Allah ni ada sifat-sifat yang ketentuan dengan dia. Apa dia? Kalau kita dakwa, kalau kita mendakwa kita dah kenal Tuhan, apa jawapan dia? Apa sifat ketentuan bagi Tuhan? Apa sifat yang wajib bagi Tuhan? Apa dia? Kalau kita tak boleh jawab, maknanya tak lepas lagi fardu ain kita. Ada orang anggap fardu ain ni ilmu kanak-kanak. Ada orang anggap ilmu fardu ain ni ilmu budak sekolah rendah. Dan ilmu fardu ain ni luas lah. Banyak di kalangan kita yang umurnya dah 50, 60 pun tak lepas lagi fardu ain ni. Sebab apa tu? Sebab memandang mudah, mengambil ringan. Berapa ramai di kalangan kita mandi wajib tak pandai. Padahal mandi wajib tu fardu ain. Sebab tu jangan buat main-main dengan fardu ain ni. Kita meninggalkan fardu ain, kita sibuk nak belajar fardu kifayah. Padahal fardu ain ni benda yang sangat penting, sangat utama untuk memelihara amalan kita supaya sah. Jadi kalau kita tinggalkan, buatlah amalan macam mana pun, tetap amalan kita akan rosak, takkan diterima oleh Allah. Itu di antara tipu daya syaitan terhadap orang yang menuntut ilmu. Di antara tipu daya syaitan kepada orang yang menuntut ilmu adalah dengan cara syaitan menipu kita, mengajak kita, menyibukkan diri kita, menyuruh diri kita supaya bersungguh-sungguh mempelajari ilmu-ilmu fardu kifayah supaya kita meninggalkan fardu ain. Hati-hati lah. Orang mempunyai diri berasa betul dah. Orang mempunyai diri berasa betul dah. Aku dah mengaji agama. Tiap-tiap malam aku ada pergi surau, tiap-tiap malam aku ada pergi masjid. Kadang-kadang ceramah-ceramah umum aku ada pergi, aku ada ikut. Tuan mempunyai diri berasa betul dah. Tapi kalau seandainya yang dia pergi dengar, yang dia pergi belajar tadi bukan ilmu fardu ain, tetapi ilmu fardu kifayah, maknanya dia masih lagi belum menunaikan kewajipan lagi. Dia duduk dalam perangkap, dia duduk dalam tipu daya. Belajar tafsir, belajar hadis, belajar sirah, belajar tarannum, belajar apa lagi lah makna ilmu-ilmu fardu kifayah. Dalam hal fardu ain tak belajar lagi. Ini masalah. Tauhid tak nak belajar, tasawuf tak nak belajar, fiqh syafi'i tak nak belajar, tajwid tak nak belajar. Ini empat benda ni dia saling bergantung, saling memerlukan dalam ibadat ni, teman. Contoh dalam ibadat solat, kita nak mendirikan solat seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Yang pertama, akidah kita mesti betul. Pegangan dalam hati kita terhadap Allah, akidah, pegangan kepercayaan dalam hati terhadap Allah mesti betul. Mesti betul. Main okey tak? Clear tak? Mesti betul. Makna wajib kita memiliki akidah yang betul di dalam hati terhadap Allah. Wajib mengenal Allah supaya jangan ada di dalam hati kita i'tiqad yang boleh merosakkan iman kita. Selain daripada itu, di dalam solat wajib kita kena tahu tata cara, syarat, rukun sah batal sembahyang. Sebab tu wajib pula belajar ilmu fiqh. Dalam ilmu fiqh ni dia akan ajar kita, didik kita cara ambil wuduk, cara bersuci, cara mandi wajib, cara tutup aurat, rukun qaulinya, rukun fi'linya, kalau sembahyang berjamaah bagaimana undang-undang dia. Jadi kalau kita tinggalkan macam mana? Kalau kita tak nak belajar tauhid, mustahil kita akan memiliki akidah yang betul kalau tak pernah ambil peduli tentang ilmu tauhid. Mustahil kita boleh membezakan fahaman yang betul dan fahaman yang salah kalau kita tak pernah belajar ilmu tauhid.
Macam mana kita nak membezakan fahaman yang betul dan fahaman yang salah? Kita sendiri tak ada maklumat, tak tahu apa yang sifat yang mesti ada pada Allah, apa sifat yang mustahil bagi Allah supaya boleh kita nafikan. Akidah ni bersangkut paut dengan iman, teman. Iman ni makna akidah, pegangan yang betul dalam hati. Salah fahaman, salah imannya, rosak imannya. Jadi bagaimana Allah nak terima solat kita dalam keadaan kita mendirikan solat, imannya tak ada, imannya sesat, imannya salah? Adakah Allah akan terima solat kita dalam keadaan kita tidak memiliki akidah yang betul? Jawabnya tak. Sebab tu kita ni jangan leka, jangan tertipu dengan permainan syaitan ni. Kata Imam Ghazali, syaitan ni bukan ajak kita buat dosa je, tuan-tuan. Dia bukan ajak kita mencuri, berzina, dedah aurat, mengumpat. Bukan tu saja. Perangkap dia yang paling halus ialah melekakan kita dengan ilmu yang kurang afdal supaya kita meninggalkan ilmu yang lebih afdal. Mengajak kita membuat amal yang kurang afdal supaya kita meninggalkan amal yang lebih afdal. Tapi dalam keadaan ni lah kita tak perasan. Tuan punya diri berasa betul dah. Aku dah belajar dah agama. Jangan kata aku tak mengaji. Aku dah pergi selalu dengar ceramah-ceramah umum, forum-forum aku ada selalu dengar. Ya, bukan nak menafikan benda tu baik, tapi tidak diterangkan secara khusus. Contohnya dalam ceramah umum, dia takkan tegangkan secara khusus tentang akidah. Dalam ceramah umum, dia takkan terangkan secara khusus tentang solat, daripada mandi wajibnya, daripada bersucinya, cuci najisnya. Tak ditegangkan. Ceramah-ceramah umum ni untuk nak menimbulkan kesedaran boleh. Adapun nak melepaskan fardu ain, nak mengesahkan amal, tak cukup, tuan-tuan. Tak cukup. Sebab tu kita kena buat jadual khusus, pengajian khusus, tauhid untuk diri kita, fiqh untuk diri kita, tasawuf untuk diri kita, tajwid untuk diri kita. Tumpukan kepada tempat ilmu ni terlebih dahulu. Seandainya ada masa lapang yang lain, boleh silakanlah pergi nak dengar ilmu-ilmu yang fardu kifayah tu, silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita cuba nak buka minda masyarakat kita. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ramai yang terpedaya. Nanti kita menyesal, tuan. Kita kat dunia ni buat amal macam-macam dah. Kita semayang, kita puasa, zakat, haji, umrah. Tapi kalau dalam keadaan kita buat ni tadi, kita ada melakukan juga dalam masa yang sama benda yang membatalkan, merosakkan amal tanpa kita sedar, nanti kita menyesal. Di hari kiamat besok baru tahu amalan kita tak diterima oleh Allah sebab akidahnya salah, hatinya tak ada ikhlas, dia selalu membuat benda yang membatalkan amal. Apa kita nak buat dah? Dah terlambat, tuan-tuan. Tak boleh dah nak bangkit balik hidup atas dunia, nak pergi terbongkok-bongkok ngaji fardu ain. Dah tak boleh dah. Ni lah masanya. Tak ada istilah terlewat lagi selagi nyawa kita tak diambil oleh Allah. Susun balik jadual pengajian kita. Mengaji ni bukan benda sambilan, tuan-tuan. Mengaji ni bukan benda main-main. Dia sangkut paut dengan kenapa kita dihidupkan oleh Allah atas dunia ni. Ibadah. Boleh tak ibadah tanpa ilmu? Tak boleh. Jadi wajib ibadah ini dia bergantung dengan wajib penuntut ilmu. Jadi macam mana ibadat kita tu nak betul dan diterima oleh Allah kalau kita pisahkan diri kita daripada ilmu? Macam mana? Ini nanti maknanya akhirnya nanti amalan yang kita buat ni rosak, tak diterima oleh Allah. Percayalah, tuan-tuan. Kita ni kalau dalam bab dunia kita pandai. Dalam bab dunia kita pandai, nak cari harta kekayaan kita pandai, nak selamatkan duit ringgit, harta benda kita daripada dimusnahkan kita tahu. Kita tahu orang nak scam kita macam mana, kita tahu, kita pandai. Tapi kita tak pandai, tuan-tuan, bagaimana nafsu syaitan duk scam kita punya amal ibadah sampai tak ada pahala, sampai binasa. Sebab tu kita kena percaya kata-kata alim ulama ahli akhirat. Sebab itu bidang dia. Itu bidang dia. Kita kena akur, kena rendah diri, kena buang ego kita. Siapa pun kita atas dunia, kita tak pandai perjalanan nak balik akhirat ni. Sebab tu berhajat kepada nasihat alim ulama.
Bila alim ulama dah pesan dulukan fardu ain, dulukanlah. Janganlah kita buat degil. Jangan kita buat degil, jangan kita buat sombong. Nanti kita menyesal. Ini di antara benda yang penting ni, mengenal Allah ni. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dalam agama ni, benda yang paling penting dalam agama maksudnya. Awwaluddin ma'rifatullah, seawal-awal agama itu mengenal Allah. Maksud yang lain, perkara yang sangat penting, yang sangat utama, yang sangat besar dalam nak mendirikan agama dalam hidup kita ni, mengenal Allah terlebih dahulu. Kenal Tuhan dulu, baru kita boleh berkhidmat dengan dia dengan cara yang betul. Kata Imam Ghazali, bagaimana kita nak berkhidmat kepada Tuhan yang kita sendiri pun tak pasti, yang kita sendiri pun tak tahu, sehingga hingga berlaku syirik dalam hati kita terhadap Allah. Banyak tuan-tuan, ini banyak, na'udzubillah. Jadi sebab itulah bila Allah pilih kita belajar ni, syukur alhamdulillah. Banyak bilioner tuan-tuan, banyak jutawan tuan-tuan, tak boleh duduk seperti mana majlis yang tuan-tuan sedang duduk. Ini pilihan Allah. Tanda-tanda Allah sayang, Allah nak selamatkan kita, nak sedarkan kita daripada kesilapan, kesalahan dalam ibadat. Sebab tu alhamdulillah, syukur ya Allah. Mudah-mudahan nikmat ni dikekalkan oleh Allah sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi yang pertama, iaitu huraian sifat yang pertama, dia ada 20. Yang pertama ni tuan-tuan, nombor je. Yang pertama, nombor. Bukan maksud sifat yang mula-mula ada pada Allah, bukan. Nombor 1 tu pertama, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Pertama wujud, nombor 2 qidam, nombor 3 baqa'. Tu nombor. Jangan tuan-tuan faham sifat Allah tu beratur dulu kendian. Jangan tuan-tuan faham sifat Allah tu beratur dulu kendian. Maksudnya gini, macam sifat kita makhluk yang baru ni. Mula-mula kita bersifat dengan tiada. Kemudian Allah ciptakan kita berubah jadi ada. Betul? Waktu kita ada tu dah ada ilmu ke belum? Tak ada ilmu, tak ada penglihatan, tak ada pendengaran, dan tak ada segala-galanya. Kemudian baru Allah bagi tambah lagi satu sifat, sifat hidup pula, tambah pula sifat apa lagi, contohnya mendengar. Kemudian baru Allah bagi sifat melihat, kemudian baru Allah bagi sifat ilmu. Ada dulu kemudian. Itu sifat kita makhluk. Ada pun sifat-sifat Allah, sekalian sifat kamalan Allah. Kalau boleh catat teman-teman. Nak ngaji tauhid ni perlukan catatan, perlu, mesti. Kalau kita nak cepat dapat faham ilmu sifat 20 ni, jangan malas catat, jangan malas buat nota. Kalau patut rakam, saya izinkan, tak ada masalah untuk kita nak ulang kaji. Bersungguh ni ngaji apa nak kena rakam. Dah kena bersungguh lah. Nak dapat kemenangan akhirat, kena bersungguh. Ini bukan benda main-main. Ibadat bukan benda main-main tuan-tuan. Allah ciptakan 7 petala langit dan bumi. Allah utuskan sekalian para nabi, para rasul. Allah ciptakan para malaikat. Allah jadikan macam-macam dalam alam semesta ni, tidak lain dan tak bukan ada hubung kait dengan ibadat. Tengok persiapan nak sambut yang nama ibadat ni, Allah jadikan 7 petala langit dan bumi. Ingat main-main ke ibadat ni? Kalau macam ni contoh tuan-tuan, kita nak jemput seorang yang ada pangkat jawatan atas dunia ni, kita terpaksa mengeluarkan belanja kadang-kadang sampai ratus ribu, puluh ribu nak menyambutkan kedatangan dia, nak meraihkan, menunjukkan siapa yang nak datang ni. Orang kampung ke? Agak-agak yang nak datang ni orang kampung, sampai sanggup berhabis puluh ribu nak buat persiapan, nak menunjukkan dia orang yang ada kedudukan, ada kemuliaan. Ini pula Allah ciptakan 7 petala langit dan bumi. Allah utuskan sekalian nabi, utuskan segala rasul, malaikat dan segala bagai ini kerana ibadat.
Ingat main-main ke ibadat ni? Bukan main-main tuan. Kita yang kata ibadat ni main-main. Kita yang rasakan ibadat ni sambil-sambil. Kita ikut kehendak hawa nafsu kita dulu, mencari kesenangan, kehidupan, keseronokan, sambil-sambil tu ibadat. Sepatutnya ibadat dulu, baru sambil nak mencari kesenangan. Tapi bila dah terbalik matlamat hidup kita, sebab itu ibadat jadi sambilan, menuntut ilmu pun jadi sambilan. Ada masa lapang baru datang ngaji, tak ada masa tak ngaji. Ada masa baru solat, tak ada masa tak solat. Sebab apa? Pada kita ibadat ni sambil. Orang yang meletakkan ibadat nombor satu dalam hidup dia lain. Tapi bila dalam hati kita dah meletakkan keduniaan, kesenangan, keseronokan nombor satu, ini yang mengakibatkan ibadat jadi sambilan. Na'udzubillah min zalik. Betulkan balik. Betulkan balik. Jangan salah jalan kita. Jangan salah, betulkan balik. Baik. Jadi yang pertama tadi sifat wujud. Wujud ini artinya ada. Di tauhid tak boleh ngaji laju-laju tuan-tuan. Kita baca pelan-pelan biar sebagai dua pun tak apa, asalkan faham. Wujud Allah Taala. Wujud cakap Arab, Melayunya ada. Cina apa? Ada yang tahu bahasa Cina sini? Macam mana? Kalau Cina, dia terjemahkanlah wujud dengan apa dia? Kalau Cina, wujud artinya coceh. Maksudnya. Dah kita Melayu, terjemah Melayu, ada kan? Jadi Allah tu di antara Tuhan tu Allah. Allah tu Tuhan lah. Bila sebut Allah, Tuhan dah. Bila sebut Tuhan, Allah dah. Dia tak pergi ke tempat lain dah. Sebab haram digunakan perkataan Tuhan itu untuk selain Allah. Tak boleh. Bila sebut Tuhan, Allah. Bila sebut Allah, dialah Tuhan. Haram guna perkataan Tuhan ni diletakkan pada selain Allah, pada berhala, pada patung-patung. Jangan diletakkan perkataan Tuhan ni, jangan. Di antara perkara yang merosakkan akidah ni nanti belakang kitab ni disebut. Di antara perkataan-perkataan yang menjadi asbab murtad seseorang, memanggil yang selain Allah dengan panggilan Tuhan. Memanggil yang selain Allah dengan panggilan Tuhan, walaupun digandingkan dengan perkataan lain. Contohnya, tengok tu Tuhan Buddha. Tengok tu Tuhan Hindu. Sebutlah kitab ni belakang tu di antara perkara yang merosakkan akidah. Sebab apa? Membawa kepada banyak ni Tuhan berada. Membawa kepada banyak tu Tuhan orang Islam Allah, Tuhan Hindu lain, Tuhan Buddha lain. Nampak tak? Kan orang Yahudi lain pula. Dah berapa banyak dah Tuhan? Sebab tu tak boleh dah Tuhan. Buang jauh-jauh lah. Kita pun dulu macam tu waktu tak ngaji. Lalu mana-mana kuih tu tengok kita cakap dengan anak dia. Tengok. Tu Tuhan orang ni. Nampak tak? Jadi bila mengaji baru tahu salah. Bila mengaji baru tahu salah. Sebab tu tuan-tuan, nak tahu amalan kita betul ataupun salah, duduk dalam majlis ilmu. Baru jumpa salah kita dalam ibadat. Kalau tak duduk dalam majlis ilmu, kita akan syok sendiri, berasa betul semua amalan kita. Kalau solat silam, ada peluang lagi ada lagi lah. Tapi kalau akidah ni silap tuan-tuan, takkan jumpa syurga sampai bila-bila. Kata ulama, kalau kita tak belajar ilmu fiqh, ilmu syariat, solat kita jadi batal. Sebab apa? Dalam solat tu nanti kita akan membuat benda-benda yang membatalkan solat tanpa kita sedar. Saya tak pandai mandi wajib, tapi saya solat 5 waktu. Nampak tak? Saya akan solat tiap kali masuk waktu solat, pergi berjamaah. Rupa-rupanya saya membawa hadah-hadah besar tu dalam solat saya. Tapi saya tak tahu. Saya tak belajar. Saya ingatkan cara mandi macam tu sah.
Rupanya tak sah. Jadi berbelas tahun, berpuluh tahun tuan-tuan. Ini kata Imam Ghazali. Kalau kita tak nak belajar, barangkali kata Imam Ghazali, orang yang tak belajar ni, setiap kali dia membuat amal, setiap kali itu juga dia membatalkan amalnya tanpa dia sadar. Kalau belas tahun lah, kalau puluh tahun lah. Sebab tu orang-orang yang Allah pilih letakkan dalam majlis ilmu adalah orang yang Allah sangat-sangat kasih, orang yang Allah sangat-sangat sayang. Allah nak betulkan amalan kita. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau Allah singkirkan kita daripada majlis ilmu, mana kita nak tahu kesilapan kita dalam ibadat. Itulah amal yang salah, itulah yang kita akan buat sampai kita mati. Na'udzubillah min dzalik. Kena syukur banyak-banyak dengan Allah, kena terima kasih banyak-banyak dengan Allah. Mujur ya Allah, walaupun dalam usia aku yang macam ni, kau pilih aku belajar. Sempat lagi aku nak taubat, sempat lagi aku nak menuntut ilmu, nak baiki. Macam tu tuan-tuan. Kena syukur ya Allah, syukur sangat alhamdulillah. Okey, itu dia. Artinya ada, kita ada dah tuan-tuan. Kita ada dah. Senyap ni tak ada ni. Kita ada ke tidak? Ada. Allah ada dah? Sama ke lain? Lain pada pihak mana? Lain pada pihak mana? Wajib kita boleh bezakan tuan-tuan. Mesti kita boleh membezakan di antara Allah dan makhluk. Kalau kita tak boleh membezakan, di sinilah nanti akan mensyirikkan Allah tanpa kita sedar. Kalau kita tak tahu sifat Allah bagaimana, sifat makhluk bagaimana, di sinilah nanti akan berlaku menyengutukan Allah. Sebab tu ijma' ulama' mengatakan wajib belajar ilmu sifat 20 ni. Ilmu sifat 20 ni kaedah yang ulama' buat supaya kita pandai, faham, mengerti akidah seperti mana yang dibawa oleh Nabi SAW. Cuma sifat 20 ni kaedah tuan-tuan. Sama macam tuan-tuan ngaji Iqra' tu. Kaedah nak baca Quran dengan betul. Sifat 20 ni kaedah nak memiliki akidah yang betul. Dua-dua tu kaedah untuk menyempurnakan ibadat. Ada tak hadis suruh ngaji Iqra'? Orang-orang yang sikit-sikit minta dalil tu, cuba tanya dia orang ni, mana dalil sifat 20? Mana dalil sifat 20? Mana dalil wajib mengaji ataupun Nabi suruh ngaji Iqra' muqaddam dan bagaimana? Mana dalilnya? Tak ada. Menunjukkan sesatlah orang yang ngaji Iqra'. Salahlah orang yang ngaji Iqra'. Buat bid'ah lah orang yang ngaji Iqra' ni. Cuba tengok asbab daripada ngaji Iqra' tu, daripada buta Quran jadi celik Quran. Asbab ngaji muqaddam tu Abu, Tausi, Zaiha, Hudau, Zirai, Zasu. Daripada tu alif fatah a, alif bawah i, alif bawah a, alif depan u, a, i, u, babi, bu, tati tu. Daripada asbab ngaji tu boleh baca Quran dengan betul. Sayyidina Abu Bakar ngaji a, i, u ke tuan-tuan? Abu Tausi, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman ngaji benda tu. Dah makna kita pandai-pandai. Cuba tengok asbab daripada belajar tu, daripada salah baca Quran jadi betul. Itu suatu benda yang diada-adakan tapi baik. Sebab tu termasuk dalam bid'ah yang hasanah. Silat-silat masuk dalam bid'ah yang wajib berada. Ulama Allah SWT Muhammad, bid'ah tu terbagi pada 5. Bid'ah syariah. Dengan kalau tak belajar tajwid, kalau tak belajar Iqra', kita akan baca dengan salah sampai bila-bila. Dengan kaedah tajwid, dengan kaedah Iqra', dengan kaedah muqaddam ataupun al-Baghdadi ke, ikutlah. Dengan belajar benda tu boleh memperbetulkan bacaan yang salah jadi betul. Maka hukum belajar kaedah tu wajib jadi dia. Wajib belajar. Sebab nak menyampaikan kita supaya boleh membaca Quran dengan betul.
Adakah benda tu tak elok? Fikir sendiri dah. Jangan semata-mata tak ada hadis, tak ada Quran suruh, tak ada hadis cakap, bid'ah, tinggalkan, kalau buat tak ada faedah. Na'udzubillah min zalik. Inilah yang merosakkan pemikiran masyarakat kita ni. Pahaman ni. Sebab tu jauh-jauhkan. Jangan berjinak-jinak dengan pahaman tu. Merosakkan amal kita. Jadi apa beza di antara ada Allah dengan ada kita? Takkan sama. Mustahil sama. Allah Ta'ala dah sebut dah, dia tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, dia tak sama dengan apa satu pun, tak sama. Segala sudut, segala pihak tak sama Allah ni dengan makhluk. Tuhan dengan makhluk, pencipta dengan yang dicipta tak sama. Jadi sekarang ni apa perbezaan di antara Allah dengan ada kita? Ada kita dan ada Allah, apa beza? Ni yang kita nak belajar ni. Dalam kitab ni semua ada dah tuan-tuan. Ibaratnya ulama tu dah ambilkan dalam gedung-gedung yang besar-besar tu, kitab yang besar-besar tu, dah tolong tanakkan nasi, dah tolong tanakkan lauk, dah letak dalam pinggan. Kalau kita tak nak ambil suap dalam mulut kita, tak tahulah, tak dapat nak nolong dah. Ngaji dalam kitab ni semua dia dah. Maksudnya nak melepaskan tuntutan fardu ain pada sudut ilmu akidah, cukup dengan sebuah kitab ni saja, ngaji sungguh-sungguh, istiqamah, insya-Allah lepas fardu ain bahagian akidah, insya-Allah. Tapi syarat ngaji sungguh-sungguh. Kalau patut rakam-rakam, nanti kat balik rumah sambil duduk rehat-rehat, contohnya tak ada buat kerja, buka balik kitab, dengar balik, sambil-sambil tengok balik. Sebab kadang dalam kelas ni kita tak boleh nak ambil semua, campur dengan terlelap. Malam ni apa jamuan? Nasi goreng? Lambat sikit dah sudah. Kalau kambing tadi sudah sekarang. Okey, tuan-tuan. Jadi dalam ni bila kita belajar nanti tuan-tuan, kita boleh beza. Bila kita dah boleh beza yang mana sifat Allah, yang mana sifat makhluk, baru kita boleh tolak yang makhluk tu, boleh tolak, iktiqadkan yang Allah. Tapi kalau kita pun tak tahu apa beza Allah, apa beza makhluk, ada Allah bagaimana ada makhluk, macam mana pegangan kita terhadap Allah tu macam mana? Mesti wajib kita boleh membezakan. Kalau tak, syirik. Syirik ni mana menyamakan. Ni nak belajar ni. Wajib pada syara atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Wajib tahu. Tiap-tiap mukallaf. Dia kata tiap-tiap mukallaf, bukan dia kata wajib atas sebahagian, tak? Bukan dia kata wajib atas sebahagian mukallaf, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa? Mengetahui. Wajib apa situ tadi? Wajib syarak. Wajib pada syarak. Dulu dah belajar hukum syarak ada berapa? Ada 5 kan? Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Wajib tu lah tu. Wajib makna benda yang Allah suruh sebagai suruhan yang muktamad. Buat dapat pahala, tinggal dosa. Wajib apa tadi? Mengetahui. Wajib kena tahu, wajib kena faham, wajib kena reti. Bukan sekadar tahu tuan-tuan, faham. Takut kita salah faham. Tahu ramai orang tahu. Tak semestinya tahu tu fahamnya betul. Jadi tujuan belajar ni nak memastikan apa yang kita dah tahu tu betul. Jangan salah faham terhadap Allah tu. Jangan salah faham tentang adanya Allah. Contohnya seseorang ni dia tahu Allah tu ada. Rupa-rupanya dia salah faham. Salah faham tentang mana? Rupa-rupanya selama ni dia i'tiqad Allah tu ada di mana-mana. Salah faham lah tu. Ada tu betul dah, tapi kefahamannya salah. Kalau yang difaham Allah tu, Tuhan tu ada di mana-mana, salahlah faham tu. Ataupun dia kata ada Allah, dia tahu Tuhan tu ada, tapi dalam masa yang sama dia i'tiqad, dia memiliki pegangan yang Allah tu adanya duduk atas langit sana. Ramai yang macam tu. Dalilnya mana? Kita selalu dengar orang cakap
Sabar tuan-tuan, ini semua ujian. Sabar. Yang dekat atas tu tahu. Sabar, yang dekat atas tu tahu. Sabar, yang dekat atas tu ada. Siapa dekat atas ni? Kita main cakap ni. Sedar tak perkataan macam tu menyamakan Allah dengan makhluk? Kalau kata malaikat di atas tak apa. Kalau kata langit atau langit di atas tak apa. Kalau kata bulan bintang di atas tak apa. Kalau kata malaikat Jibril di atas tak apa. Tapi kalau kata Allah di atas, ini masalah besar tuan-tuan. Membawa kepada menyamakan keadaan Allah dengan makhluk, sifat Allah dengan sifat makhluk, perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Tu nama menyamakan. Pahaman macam ni yang kita tak nak ni. Tahu tak ada Allah, tahu. Rupa-rupa dalam diam rupa-rupanya dia percaya ada Allah ni, adanya Allah tu di langit sana. Na'udzubillah min zalik. Salah fahaman tu. Salah tu. Kenapa salah ngaji ni? Nanti dapat jawapan. Malam ni nak terangkan semua mustahil. Tak balik kau sampai pagi kau. InsyaAllah. Ini nak pukul 9 dah. Sekejap je masa. Wajib pada syarak atau tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni adanya wajib ke mustahil ke harus? Wajib pada syarak ke akal ke? Kita dah belajar itu macam-macam hukum sebelum ni. Wajib ada Allah tu wajib ada pada akal. Wajib akli. Akal kita menghukumkan, menentukan, menetapkan mesti ada Allah. Jadi ada Allah ni benda yang tak boleh ditolak, tak boleh dinafikan sama sekali. Apa erti wajib akli? Ingat balik takrif definisi dulu. Wajib akli bermaksud perkara yang akal menghukumkan mesti ada semata-mata, mesti ada sahaja. Dia tak boleh berubah menjadi tiada sampai bila-bila. Dia duduk dalam keadaan kekal ada, sentiasa dan selama-lamanya ada. Itu erti wajib. Jadi ada Allah ni hukumnya wajib, mesti. Boleh tuan-tuan? Boleh tak? Siapa tak faham jatuh tangan? Mai tak faham. Ada Allah hukumnya wajib. Ada alam ini, ada kita, hukum dia apa? Makruh. La ilaha illallah. Mesti kena jawab. Kalau kata dah lepas padu ain, mesti garanti boleh jawab. Kalau kata dah lepas padu ain, mesti boleh jawab. Ada kita, apa pula hukumnya? Wajib ke, mustahil ke, harus? Harus. Harus pada mana pula dia kata? Harus pada akal. Kita nak belajar sifat 20 ni guna hukum akal. Nanti dalilnya ambil daripada Quran. Nampak tak tu? Jadi ada Allah hukumnya wajib, mesti. Bila sebut perkara wajib bagi Allah, ingat tuan-tuan, sebab tadi saya kata kalau patut catat, tulis. Bila sebut perkara yang wajib bagi Allah, dia mesti sedia kala, dia mesti kekal ada, sentiasa ada, selama-lamanya ada, takkan berubah menjadi tiada. Walaupun sesaat dia tak boleh berubah menjadi hilang, menjadi tiada, tak boleh. Bila sebut wajib, perkara yang mesti ada sungguh-sungguh. Dia tak boleh berubah menjadi tiada. Sampai bila? Selama-lamanya tidak berkesudahan. Itu maksud wajib. Ada kita harus. Itu dah dapat beza dah kan? Dah boleh beza dah. Di antara ada Allah dengan ada kita. Ada Allah wajib, mesti. Ada Allah sedia kala. Ada kita baharu. Apa erti baharu? Baharu apa erti?
Sesuatu yang ada permulaan. Tu dia tulis jangan hanggu. Kadang makan nasi goreng kan hilanglah tu. Baharu, masuk baharu ni sesuatu yang ada permulaan. Apa je yang ada mula, barulah tu namanya. Barulah tu namanya. Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan, namanya baharu. Sesuatu yang asalnya tiada pun namanya baharu. Jadi ada Allah sedia kala. Ada Allah sedia kala. Ada kita ni baru. Allah tak ada permulaan, kita ada permulaan. Kewujudan kita ni ada permulaan. Kewujudan Allah ada permulaan ke tidak? Tak ada. Dipanggil apa? Sediakan. Tu nanti sifat yang akan datang. Ni belajar sifat wujud dulu. Jadi ada Allah, tak terima tiada. Nampak tu? Wajib pada syarat mengetahui serta mengaku dalam hatinya akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Tak terima tiadanya. Maksud tak terima tiadanya ni, maksudnya tidak terima pada akal tiadanya Allah. Dalam kitab tu dia cakap ringkas gitu. Kita buatlah nota sikit bawah tu, tambah-tambah sikit lebih kurang, supaya kita kalau baca sendiri nanti korang boleh mudah faham. Dalam kitab tu dia tulis tak terima tiadanya. Apa maksud tak terima tiadanya? Tidak terima pada akal tiadanya Allah. Maksudnya tiada Tuhan, tiadanya Allah tu benda yang tak boleh diterima pada akal, tak masuk akal, tu maksudnya. Habis seperti firman Allah Ta'ala ni dalilnya, ni buktinya, bukti. Mana bukti selama ni kita percaya yakin ada Allah? Mana bukti? Mana bukti? Kita wajib tahu mana bukti atas keimanan kita. Kata setengah ulama tuan-tuan, kalau sekadar kita beriman, percaya adanya Allah tanpa bukti, ini dipanggil iman taklid, iman tiru. Tiru siapa? Tiru nenek moyang. Mana kau tahu ada Allah? Nenek dulu cakap macam tu. Dalilnya nenek dia. Ulama kata tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Ada ulama kata orang jenis iman taklid ni tidak beriman. Dan kata setengah ulama sah iman dia. Sebab yang kata iman tiruan ni dia ada dua jenis. Satunya iman tiru tapi dia jazam. Walaupun dia tiru, dia pegang betul-betul. Apa jadi, apa berlaku, dia takkan ubah sampai bila-bila. Walaupun nenek moyangnya ubah pahaman yang lain, ubah agama yang lain, dia tetap yakin Allah lah Tuhan, Muhammad lah Rasul. Itu namanya meniru yang jazam, putus. Itu namanya taklid yang jazam, tiru yang jazam. Jazam ni makna putus, muktamad. Walaupun nenek dia yang ditiru tadi tu, walaupun nenek dia dah ubah kepada agama lain, pahaman lain, nenek dia tak percaya dah Allah Tuhan Muhammad Rasul, dia tetap pegang Allah Tuhan Muhammad Rasul. Kata ulama, kalau jenis tiru yang macam tu, sah iman dia. Kalau jenis meniru yang macam tu, kata ulama, sah imannya. Walaupun sebab apa? Dia jazam. Dia kata begini, aku yakin, aku percaya Allah tu Tuhan, Muhammad Rasul, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Begitulah juga dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah tu. Walaupun meskipun nanti orang ataupun nenek yang aku tiru tu, nenek yang aku ikut tu, andai kata akan datang diubah kepada agama lain, aku tetap percaya Allah lah Tuhan, Muhammad lah Rasul. Kalau begitu, sah imannya. Tapi kalau jenis meniru yang satu lagi, meniru satu lagi macam mana? Macam kita waktu zaman sekolah dulu, pernah tak meniru dalam peperiksaan? Pernah kan? Ngaku je lah, mesti ada punya. Kita meniru macam mana? Kita tak jazam, kita tengok jawapan orang sebelah, dia tulis A, kita pun tulis A. Tapi dalam hati kita tak mati tu A tu. Kita kata ni kan, waktu
Ketah peksa nak segah kan. Kalau tengok orang sebelah ni dia raba balik jawapan dia. Kalau dia raba balik, dia padam balik, dia tulis jawapan lain, aku pun akan ubah. Itu makna meniru tapi tak jazam. Sekarang ni orang kata dia buat ni. Tapi dalam hati dia nanti tertunggu-tunggu. Kalau dia raba, dia padam, dia ubah jawapan lain, aku pun akan ikut ubah juga. Itu tak jazam. Maksudnya begini. Sekarang dia percaya Allah tu ada. Sebab nenek dia cakap, mak bapak dia cakap, kawan-kawan dia cakap. Jadi dipercaya Tuhan tu ada sebab ikut, semata-mata ikut percaya nenek moyang ataupun kawan-kawan dia cakap. Baik. Dalam masa yang sama, hatinya ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Andai kata satu masa besok kawan yang aku tiru diubah kepada pegangan yang lain, aku pun akan ubah. Tapi setakat ni aku percaya Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Di masa akan datang tengok keadaan. Kalau orang yang aku tiru tu ubah, aku akan ubah. Kalau orang yang aku tiru tu tak ubah, aku takkan ubah. Ini tidak sah iman dia. Sebab apa tak sah? Tidak jazam. Dia nanti tertunggu-tunggu untuk ubah ataupun untuk tidak ubah. Faham tak? Yang satu lagi tadi, dia jazam. Kau ubah ke? Kau tak ubah ke? Aku tetap yakin Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Kau ubah, kau ubahlah. Aku tak percaya. Aku tetap percaya Allah Tuhan. Itu tak apa kalau macam tu sah. Tapi kalau jenis meniru yang tak jazam tadi, kalau dia tiru, kalau dia ubah, aku akan ubah. Kalau dia tak ubah, aku pun tak ubah. Kalau dia ubah, aku ubah. Itu tak sah. Yang paling selamatnya beriman dengan dalil. Tahu bukti, belajar dan fahami. Mana bukti adanya Allah. Ni buktinya. Di antara dalil, bukti yang menunjuk di atas wajib mesti adanya Tuhan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Inilah dalilnya. Dalilnya, buktinya diambil daripada Al-Quran. Dalam Quran tu ada ayat, ada firman Allah yang menunjukkan, yang menerangkan bahawasanya dia tu Tuhan, dia tu ada. Itulah dalilnya. Kalau orang tanya, mana bukti yang kau percaya ni Allah tu Tuhan? Tu dalam Quran tu dalilnya, tu buktinya. Kan Quran tu la raiba fihi, tak ada kesamaran, keraguan, kesangsian dalamnya. Bila Allah Taala dah mengaku, dah berfirman dalam Quran tu, fa'lam annahu la ilaha illallah, itulah dalilnya. Itulah bukti yang menunjukkan mesti ada Tuhan. Jadi kita ni, peringkat orang awam ni tuan-tuan, nak mengaji tauhid ni cukup untuk faham diri sendiri sudah. Malam ni kita belajar, malam ni kita dah dengar dah. Ada ayat Quran yang menjadi bukti bahawasanya Allah tu ada. Dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah, maka hendaklah kamu mengetahui, hendaklah kamu wahai hamba Allah, wahai manusia, wahai makhluk, hendaklah kamu tahu. Hendaklah di sini dengan makna wajiblah. Fa'lam, hendaklah di sini dengan makna wajiblah. Suruh sini bukan suruh sunat, bukan suruh sunat, tapi suruh wajib sini. Hendaklah dengan makna wajiblah kamu mengetahui dan mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya Allah saja yang ada. Allah saja Tuhan yang ada, selain daripada Allah tu tiada. Inilah dalilnya. Jadi kita dah ada bukti. Aku yakin Allah tu ada sebab ada bukti. Mana buktinya? Ayat Quran. Ayat Quran tu buktinya. Lepas tu balik rumah nanti kalau orang tanya, kau percaya tak adanya Allah? Mestilah, kau gila ke tak percaya dia Allah? Dia kata, mana dalilnya? Dalilnya tu ada dalam Quran tu. Cuba kau baca sikit. Aku tak ingat. Minta maaf lah. Tapi aku tahu dalilnya ada dalam Quran tu. Aku dah belajar, aku dah faham dah ayat tu. Itulah dalil adanya Allah. Tak apalah tu, lepas dah doain untuk diri dia. Yang nombor 1, ada 19 lagi. Lama kalau dah tahu ni kan, langsung tak datang dah lepas ni. Nombor 1, tapi belum habis lagi, baru tergantang. Banyak lagi tu. Sambungan akan datang insya-Allah. Baik, yakni Allah Ta'ala jua yang ada. Maka ada itulah dikatakan sifat wujud. Yang duk hafal-hafal, yang duk nyanyi-nyanyi wujud kidam tu, inilah dia. Wujud artinya ada, yang lawan bagi tiada. Maksudnya tiada tu lawan bagi sifat ada. Ada Allah hukumnya apa?
wajib. Tiada Allah hukumnya mustahil. Jadi tiada Allah tu itulah sifat yang mustahil bagi Allah. Ada tu sifat yang wajib bagi Allah, tiada itu sifat yang mustahil bagi Allah. Apa maksud mustahil? Perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali selama-lamanya. Contohnya dalam hati kita dibisik oleh syaitan. Dia kata apa? Syaitan ni bisik dalam hati, boleh jadi barangkali nanti lagi akan datang waktu manusia ni dah dibahagikan oleh Allah, yang ahli syurga duduk syurga, yang ahli neraka masuk neraka. Boleh jadi dia kata Tuhan tu akan tiada lah. Dah hukumnya mustahil, akal tak boleh terima. Faham elok-elok maksud mustahil. Perkara yang akal tak boleh terima, tuan-tuan, jangan terima. Kerana kalau perkara yang mustahil tadi boleh diterima pada akal, perkara yang mustahil bagi Allah tu kita cakap boleh terima, rosaklah akidah. Kenapa rosak akidah? Kerana akalnya boleh menerima kekurangan pada Allah. Faham betul-betul istilah mustahil tu. Mustahil tu bukan semata-mata benda tu tak ada. Benda tu tak ada, satu lagi tak boleh terima pada akal. Contohnya anak Tuhan. Anak Tuhan ada ke tidak? Tak ada anak Tuhan. Tak ada anak Tuhan. Dah pada akal boleh terima ke tidak? Tak boleh terima anak Tuhan ni selama-lamanya. Contoh, kalau orang tu dia boleh terima, akalnya boleh terima. Kalau lah andai kata satu masa besok nak muncul anak Tuhan tu, dia kata aku boleh terima. Jadi kafir lah dia, na'udzubillah. Sebab tu mustahil maknanya benda yang tak boleh terima oleh akal selama-lamanya. Sikit lagi. Sikit lagi. Maka ada itulah dikatakan sifat wujud, artinya ada yang lawan bagi tiada. Maka pengakuan di dalam hati dengan tentu ada sungguh Allah Ta'ala, itulah dinamakan wajib pada akal. Jadi sekarang ni dalam hati kita sekarang ni menyungguhkan, membenarkan ada Allah Ta'ala itu mesti, itulah yang dinamakan wajib pada akal, yang kita dah belajar dulu dalam bab hukum akal yang ada 3 tu. Jadi ada Allah masuk di dalam hukum wajib pada akal, iaitu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sungguh-sungguh. Ada Allah tu wajib, ada Allah Ta'ala tu sungguh-sungguh. Dan pengakuan tentu tidak tiada Allah Ta'ala, itulah dinamakan mustahil. Tiada Tuhan, mustahil. Makna perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali, perkara yang tak boleh terima pada akal selama-lamanya. Tiada Tuhan, mustahil, tak masuk akal. Beginilah maksud perkataan ulama wujud, artinya ada. Itulah yang dikehendaki oleh ulama, kata Allah wajib wujud. Allah bersifat dengan wujud, Allah bersifat dengan wujud, Allah wajib ada, itulah bendanya. Mustahil lawannya tiada. Makna lawan bagi wajib tadi tu, lawan bagi ada tu apa? Sifat tiada. Lawan bagi sifat ada apa tuan-tuan? Tak dapat jawapan, tak berhenti. Lawan bagi sifat ada apa? Tiada. Ada Allah hukumnya? Ada Allah hukumnya? Malu tuan-tuan orang pergi konsert tu. Orang kat artis kat depan tu, Assalamualaikum, Salam, umur jawab, berderau, berdengung dewan. Keluarlah suara sikit. Saya bukan datang dekat ni tuan, jauh saya datang. Malu orang dengan tu, dia orang menyanyi, melaung, melalak-lalak, semangat. Kita mengaji ni dah garanti insya-Allah dah terima. Kena semangat lebih daripada tu lagi. Tanya dia sekali tengok. Ada Allah hukumnya? Baru sama taraf. Takut salah? Apa nak takut salah? Belajar. Belajar ni salah tak apa, Allah maafkan dalam belajar. Yang Allah tak maafkan salah sebab tak nak belajar. Tu untung duduk dalam majlis ilmu, orang yang sedang belajar ni kalau ada salah silap dia, padahal dia sedang usaha nak belajar, Allah akan maafkan, Allah akan ampunkan dia.
Ada pun yang salah sebab sombong tak nak belajar, ini tak ada maaf bagimu. Tak ada maaf bagimu. Okey, ada Allah hukumnya? Tiada Allah mustahil pada? Okey, boleh berhenti lah. Cukup sekarang itu, insya-Allah, wallahu a'lam wa ilmuhu wa ta'ala. Jadi sekarang ni kita dah boleh beza dah di antaranya. Ada Allah wajib, ada kita harus. Ada Allah wajib, ada kita harus. Binasa Allah mustahil, binasa kita harus. Pandailah, boleh berhenti dah. InsyaAllah nanti kita sambung lagi dah. Ngaji sikit-sikit. Dia tauhid ni tak boleh banyak-banyak tuan. Dia sebab nak kena banyak fikir. Jadi tak ya, jangan ngaji berat-berat. Kita ngaji dalam keadaan kita seronok. Jangan ngaji dalam keadaan kita bosan. InsyaAllah azam minta dengan Allah. Mudah-mudahan kita doa pada Allah malam ni dengan berkat menjadi ilmu kita. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semuanya tidak terkecuali. Jadi orang yang menuntut ilmu sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik supaya sentiasa kita boleh hadir dalam majlis-majlis ilmu, khususnya ilmu-ilmu fardu ain. Mudah-mudahan dengan asbab ilmu tu nanti amalan kita semakin hari semakin baik, semakin betul, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, sekalian dosa-dosa kita, dosa mak ayah kita, anak beranak kita, keturunan kita, kawan-kawan kita, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah, mendapat petunjuk, taufik dan hidayah, diberi kesihatan yang berkah, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki rohani dan jasmani. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan anak-anak kita, keturunan kita, anak-anak yang soleh, yang solehah. Semua mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah husnul khatimah, mati sebagai penuntut ilmu yang diberi kelebihan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih lana wa ghrabatil lana fi dinina ma'rifatu unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. تقبل الله مني ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم الصلاة.